Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Asy-Syaikh Shalih Ar-Rawi rahimahullahu ta'ala, bermula segala sunat di dalam sujud itu, iaitu sunat tu menghantarkan kedua lutut, menghantarkan kedua lutut, maka yakni kemudian, maka tu makna kemudian, makna hantar lutut dulu, kemudian kedua tangan, maka yakni kemudian hidung dengan tiada berlapik. Muka hidung tak berlapik, tangan tak berlapik itu maknanya tak tutup lah. Kemudian lutut memang kena berlapik lah sebab tutup aurat. Jadi sunatnya mestilah ikut turutan begitu. Itu dalam mazhab Syafi'i. Turun lutut dulu, turun tangan, kemudian dahi serta hidung. Dahi serta hidung. Kemudian tanpa berlapik. Kalau berlapik makruh. Tutup tangan, tutup muka tanpa ada hajat makruh. Kecuali Covid itulah, hak tu tidak makruh sebab ada hajat. Dan sunat pada laki-laki merenggangkan kedua siku daripada lambung laki-laki. Ini lambung. Jadi kita sujud jangan rapat macam tu. Buka. Bagi nampak ketiak lah. Tapi janganlah siku orang sebelah pula. Dan merenggangkan perut laki-laki tu, iaitu daripada paha. Tu dia. Daripada dua paha laki-laki. Tangan renggang daripada lambung, perut renggang daripada lutut. Tu bagi laki-laki. Adapun perempuan sunat rapat. Perempuan sunat rapat. Jadi try test kali sepanjang mana kita boleh pisahkan antara perut dengan paha. Itulah kita sujud sunat. Kalau masih kita sujud tu masih rapat perut dengan paha tu, maknanya tak renggang lagi. Dia kena jauh sikit lagi. Dan demikian lagi sunat ia seorang mengerjakan rokok seorang itu seperti yang demikian itu, demikian sujud. Iaitu apa? Renggang dia punya tangan daripada lambung dan renggangkan daripada lutut, daripada perut. Tu mudahlah. Tu mudahlah sebab jauh sikit rukuk ni. Kalau sujud ni rapat. Jadi rapat ni payah. Tetapi daripada perempuan dan khunsa, yakni khunsa muskil, orang yang mempunyai dua alat kemaluan. Laki pun ada, perempuan pun ada. Tu khunsa. Hendaklah dirapatkan keduanya, kedua lambung dan juga lutut ke perut tu. Lambung dengan tangan, lutut dengan perut. Dua tu. Pada rokok dan sujudnya sujud seorang. Mana serapat mungkin lah. Bukannya waktu rokok tu kena rapat sungguh. Serapat mungkin kalau untuk perempuan. Kalau untuk lelaki renggang. Okey.
Dan sunat di dalam sujud itu mengucap subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Setengah riwayat subhana rabbiyal a'la sahaja, tanpa ada wa bihamdih. Boleh pilih. Subhana rabbiyal a'la sahaja pun boleh, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih pun boleh. Maka sekurang-kurang tasbih tu sekali. Tapi sekali tu bukannya sekurang-kurang sempurna. Sekurang-kurang sempurna 3 kali. Paling banyak 11 kali. Tu pun sunat ketika sembahyang sendiri saja. Adapun bagi makmum, adapun bagi imam, sunat 3 kali. Tidak boleh lebih. Kecuali makmum redha. Makmum redha tak apalah. Dan yang terafdal itu 3 kali juga. Terafdal nisbah paling kurang sempurna. Sempurna yang paling kurang 3. Sempurna yang paling tinggi 11. Dan sunat menjarangkan antara 2 qidam. Qidam tu kaki. Sunat menjarangkan, menjarang ni menjarakkan lah. Antara 2 qidam, yakni antara 2 kaki tu qadar sejengkal. Jangan pergi tengok pula. Sejengkal ni sejengkal. Ni sejengkal. Jadi ni kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan. Tu. Jadi taklah rapat, maksudnya tak payah rapat lah kaki kita tu. Dan tak payahlah tengok pula. Sejengkal ke tak? Tu bodoh ni. Anggaran-anggaran saja. Tak payah pergi tengok sungguh. Dan jangan kangkang sangat. Kangkang sangat memang kungfu lebih daripada sejengkal. Kemudian, demikianlah antara 2 lutut dan kedua paha. Demikianlah iaitu jarang tu. Antara 2 lutut dan kedua paha. Mana ni? Menjarangkan antara 2 qidam qadar sejengkal. Demikianlah antara 2 lutut dan kedua paha. Betul. 2 lutut dan kedua paha ni ketika sujud sama juga. Taklah rapat. Kita tak rapatkan paha kita dengan paha yang satu lagi. Kita jarangkan sikit. Itu sunat. Kita jarangkan apa dia tadi? Jarangkan kaki qadar sejengkal, begitu juga paha dengan lutut sejengkal juga. Janganlah rapat semua. Kemudian, jadi kita tahu benda ni sunat supaya bila semayang kita buat macam tu dapat pahala. Kalau orang tak tahu tu sunat, dia tak dapat pahala. Dia tak tahu, sunat punya. Selama ni tak tahu pun. Kemudian, dan mengantarkan kedua tapak tangan berbetulan dengan kedua bahu. Ni, bila sujud. Kita letak tu berbetulan dengan bahu. Janganlah macam tu sujud. Ataupun macam ni belakang sangat. Berbetulan dengan bahu. Berbetulan dengan bahu pun tak payahlah pergi tengok. Tu kerja-kerja dengung mereka tu. Kemudian, serta merapatkan jari. Rapat waktu sujud. Rapatkan jari. Waktu sujud ni, kalau rokok, sunat renggang sikit. Dengan menghadapkan segala hujung jari ke kiblat. Ni, bila kita straight ni, bila kita rapat, jari itu akan menghadap kiblat. Dan mendirikan segala perut jari kaki dengan menghadapkan ke kiblat. Jari kaki bila sujud. Jari, dia kata apa? Perut jari ni batin jari. Jadi bila kita letakkan kaki kita di tempat sujud, kita kena tekan macam tu. Janganlah duduk tinggi begini, tapi tekan sikit. Tekan sikit tu batin kaki. Batin pula, batin jari kaki. Dengan menghadapkan ke kiblat. Menghadap ke kiblat ni dengan makna kalau kita buat begitu, takdir kata kalaulah jari itu lurus, maka dia akan hadap ke kiblat. Bukan suruh hadap kiblat sungguh. Nak hadap kiblat lagu mana dia letak dekat atas lantai. Lagi terbuka daripada lapis kain, yakni kaki tersebut dan tangan tersebut tidak tertutup daripada apa-apa jua kain. Terbuka, tu sunat. Sama juga kalau muka, kalau tutup makruh. Sama ada laki-laki ataupun perempuan. Kalau tutup dahi semua, tak sah mayang sebab dia kena letak satu juzuk daripada anggota dahi ke tempat sujud. Bermula sunat yang di dalam duduk, yakni duduk apa? Duduk antara 2 sujud. Ialah iftirash. Duduk apa dia? Duduk iftirash dia panggil. Duduk iftirash tu seperti mana maklum lah. Kita duduk
Seperti mana bukan tawarruk tu. Tak payah tunjuk lah kot, faham dah iftirash tu. Cuma kenapa sunat ketika mana dia duduk antara dua sujud ataupun mana-mana duduk yang tidak mengiringi salam, sunat duduk iftirash. Antara hikmahnya ialah duduk iftirash itu adalah posisi duduk yang paling kurang pergerakan. Posisi duduk yang paling kurang pergerakan ialah duduk iftirash. Pada seluruh duduk, sama ada duduk antara dua sujud, duduk istirahah, duduk antara dua sujud sahwi, selagi mana belum lagi nak salam lepas pada tu, dia panggil duduk iftirash. Sunat yang keduanya, kalau tak duduk iftirash, sunat duduk iqa', duduk di atas tumit dua kaki. Tu dia panggil duduk iqa', tapi tu tidak seafdal iftirash. Tidak seafdal iftirash. Begitu juga orang yang nak sembahyang duduk, sunat juga duduk iftirash. Kalau dia nak duduk terus lah. Kalau duduk atas kursi tu tak ada cuma kalau nak duduk terus lagi bagus. Kalau duduk terus, duduk secara iftirash. Kemudian kalau orang tersebut buat sujud tilawah ketika sembahyang. Ketika dia sembahyang, dia buat sujud tilawah, perlu ke tak dia buat duduk istirahah sebelum bangun? Tidak disunatkan duduk istirahah selepas sujud tilawah untuk naik rakaat seterusnya. Biasa hari Jumaat. Jadi hari Jumaat, lepas kita sujud tilawah tu, baca surah As-Sajdah ayat 15 tu, terus bangun, tak ada duduk istirahah. Tidak disunatkan untuk buat duduk istirahah. Dan disunatkan untuk kita ni sentiasa melazimi duduk istirahah dalam keadaan iftirash. Cuma duduk istirahah ni berlaku khilaf ulama berapa lama. Dalam kitab kita ni sekali dia akan sebut duduk istirahah tu tak boleh lama-lama. Tak boleh lebih daripada qadar tasyahud. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua dalam kitab Hasyiah Bajuri ni sebut afdalnya qadar duduk istirahah tu lebih sedikit daripada qadar duduk tasyahud awal. Lama tu. Dia ada khilaf. Boleh tak duduk lama? Pendapat dalam kitab kita yang kita akan baca, dia kata tak boleh. Ada pendapat kedua kata afdal duduk lebih lama daripada duduk iftirash, duduk tasyahud awal. Dan tidak memberi mudarat dalam sembahyang dia duduk lama di situ. Dalam kitab kita ni sekali dia kata tak boleh. Kerana kitab kita ni berpandangan dengan pandangan Imam Romli yang kata makruh duduk lama-lama duduk istirahah. Bagi Syekh Romli, makruh duduk lama-lama ketika duduk istirahah. Berbeza dengan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami kata tidak ada masalah kalau nak duduk lama, bahkan afdal lebih lama daripada tasyahud awal. Jadi khilaf duduk istirahah pun. Dan iaitu duduk iftirash, mendudukkan kaki kiri dan mengantarkan kedua habis. Mendudukkan kaki kiri, yakni dia duduk atas kaki kiri. Kalau kita buat duduk iftirash tu, faham-faham? Kita ni sebenarnya duduk di atas kaki kiri. Kaki kiri kita lipat, kaki kanan kita akan menegak, kita duduk atas kaki kiri. Tu. Dan mengantarkan kedua tapak tangan seorang atas kedua lutut. Ni waktu duduk ni. Jadi, ni contoh lutut kita. Kita letak sini. Betul-betul ujung. Jangan macam ni. Ni dekat. Kita letak sampai betul-betul ujung. Tidaklah jauh sangat. Taklah dekat sangat. Betul-betul hujung. Sekira-kira kalau orang lalukan pisau tak kena jari. Gitu. Lepas tu, kedua lutut. Hingga sampailah segala hujung jari kepada hujung lutut. Dengan merapatkan lagi mengunjurkan segala jari menghadap kiblat. Merapatkan jari, lagi pula jari itu mengunjur ke kiblat. Jadi kita pegang macam ni lah. Taklah jarang, taklah dekat macam ni, taklah jarang, tapi rapat dan hujung lutut. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, serta mengucap rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, tak ada sini. Warfa'ni kita warfa'ni, warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Habis. Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, hadis tu. Hadis yang suruh baca doa rabbighfirli sampai habis tu hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Sunat duduk istirahah
Sunat. Iaitu rakaat pertama nak naik rakaat kedua, rakaat ketiga nak naik rakaat keempat. Sunat duduk istirahah, duduk sebentar. Dan bila kita duduk istirahah, waktu tu dah takbir dah. Kita bangun saja daripada sujud, sudah mula takbir. Allahu Akbar. Bar tu dah berdiri. Bukannya kita duduk istirahah daripada sujud, bangun daripada sujud, duduk istirahah, tanpa zikir. Tidak. Bahkan terus takbir ketika tu. Okey. Sekadar, dia kata, sunat duduk istirahah, lama duduk istirahah tu sekadar duduk antara sujud, yakni duduk antara dua sujud. Mana seolah-olah macam rukun pendek. Iaitu duduk yang kemudian, yakni selepas daripada dua sujud. Iaitu duduk istirahah. Ialah duduk yang kemudian, yakni yang selepas daripada dua sujud akan bangkit kepada qiyam, bangkit kepada berdiri. Untuk berdiri tu, hak tu istirahah, tengah-tengah tu. Maka jika dilebihkan seseorang duduk istirahah daripada yang telah tersebut itu, iaitu daripada duduk iftirash, duduk antara dua sujud, maka makruh jua. Ini pendapat Imam Ramli. Ini pendapat Syekh Ramli rahimahullah ta'ala. Adapun Syekh Ibn Hajar kata kalau lama pun tak ada masalah, tidak batalkan sembahyang dia. Dan jika dilebihkan seorang duduk istirahah daripada sekadar tahiyat, yang lebih daripada qadar tahiyat, maka batallah sembahyangnya, sembahyang seorang. Ini pendapat Imam Ramli. Syekh Ibn Hajar kata tak batal. Khilaf situ jarang kitab Jawi kita ni ambil Syekh Ramli, biasanya ambil Syekh Ibn Hajar. Tetapi tiada sunatlah duduk istirahah itu kemudian, yakni selepas daripada sujud tilawah, tak sunat. Jadi kalau dia buat tak jadi apa, dia tak dapat pahala pun, duduk istirahah ketika tu, terus bangun. Dan demikian lagi sunat di dalam sujud menekankan kedua tapak tangan ke tempat sembahyang tatkala akan bangkit daripada sujud. Sekarang ni kita sujud. Bila kita bangun duduk istirahah, kita nak bangkit tu sunat kita tekan tangan di tempat sujud tu untuk kita bangkit. Kalau buat macam ni, hukum dia makruh. Yang naknya adalah tapak tangan bangkit. Kalau buat tumbuk gini makruh. Kemudian maka mana jadi maka ni? Atau bangkit daripada duduk seorang. Duduk apa? Duduk istirahahnya, duduk tasyahud awalnya. Duduk daripada rakaat terakhir tu imam, kita nak bangkit rakaat lain. Samalah. Asalkan kita bangkit, kena tekankan, sunat tekan dua tapak tangan. Bukan tumbuk. Kalau tumbuk makruh. Bermula sunat yang di dalam tahiyat akhir itu, iaitu sunat dia tu duduk tawarruk. Untuk tasyahud akhir duduknya duduk tawarruk. Sebab apa duduk tawarruk? Hikmahnya ialah untuk membezakan antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Membezakan antara dua tasyahud, supaya makmum masbuk rakaat boleh faham, kata tu imam dah habis rakaat dah, ni rakaat terakhir, dengan dia duduk tawarruk. Tu hikmah dia. Disunatkan untuk duduk tawarruk supaya nak bezakan dua tasyahud. Lagi pula nak membezakan orang masbuk tahu kata tu imam sudah rakaat terakhir. Seperti iftirash jua, yakni nisbah sunat. Sama-sama sunat tu macam iftirash, tapi iftirash tu sunat pada tasyahud awal, tawarruk untuk tasyahud akhir. Tetapi dikeluarkan seorang, kaki seorang, kaki kiri di bawah kaki kanan. Tu tawarruk. Kita duduk tawarruk, kita dapat bayar. Kaki kanan tu kita masukkan ke bawah kaki kiri tu kita masukkan ke bawah kaki kanan. Serta melekatkan kedua pinggang seorang ke tempat sembahyang. Macam tu Macam tu. Punggung. Macam mana ayat dia? Punggung. Okey, betul. Silap pinggang pula dah. Boleh baca pinggang punggung. Tak Jawi. Tu tanya tu pelik pinggang, kat mana pula melekat pinggang. Serta melekatkan kedua punggungnya punggung seorang. Punggung kita bila kita duduk tawarruk, kita akan lekat di tanah. Ada di tanah lah. Tak macam iftirash. Iftirash kalau kita duduk iftirash lekat di tapak kaki kiri kita.
ke tempat sembahyang, noktah, melainkan barang siapa yang ada padanya pada barang siapa tu sujud sahwi. Tu sunat iftirash. Dia nak buat sujud sahwi tu, dia pun duduk iftirash. Sunat duduk iftirash. Ataupun masbuk, yakni masbuk rakaat. Masbuk rakaat, dia masuk ke tok imam rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Jadi sekali dia nak tambah rakaat. Bila tok imam rakaat terakhir, dia akan naik rakaat yang seterusnya. Maka bila rakaat terakhir tok imam, dia duduk iftirash. Maka hendaklah kedua itu, masbuk dan sujud sahwi, duduk iftirash. Sunat duduk iftirash. Dah kalau duduk benda lain, tak sunat lah. Kalau duduk tawarruk pun tak sunat. Duduk tarabbuk bersila pun tak sunat. Duduk iqa' pun tak sunat juga. Duduk iqa' tu sunat, tapi sunat yang selepas iftirash. Tapi yang iftirash lebih afdal daripada duduk iqa', dia panggil. Dan sunat menghantarkan tangan kiri di atas paha kiri. Menghantarkan, meletakkan tangan kiri di atas paha kiri. Tangan kanan pula. Gitu. Habis kita hok jadi. Maka duduklah kerana tahiyat. Maka duduk kerana tahiyat. Atau lain daripada tahiyat. Sama ada duduk iftirash, tahiyat, istirahah, semua dalam keadaan begitu. Kita letakkan tangan kanan, tangan kiri ke atas paha kiri. Serta merapatkan lagi memanjangkan jari berbetulan dengan hujung lutut. Sama jugalah. Tangan kiri tadi tu letak di atas paha dalam keadaan rapat, bukan renggang, rapat. Kemudian letak di hujung lutut. Penghujung lutut berbetulan dengan hujung lutut. Dan demikian lagi sunat mengantarkan tapak tangan kanan pada hujung lutut kanan, sama juga macam kiri. Seperti yang tersebut itu, yang tersebut pada paha kanan, pada kiri, silap. Dan sunat di dalam tahiyat kedua itu apa tu? Menggenggamkan. Sini yo 2 kali. Menggenggamkan jari tangan kanan melainkan telunjuk jua. Macam ni. Jadi telunjuk kita tak genggam lah bila tasyahud. Jadi gini lah. Telunjuk ni dekat bawah. Bila sekali lagi illallah, saja ni atas sampai habis salam. Tangan kiri buat apa? Tangan kiri kita biarkan saja, tak genggam apa-apa. Tangan kanan saja kita genggam kecuali jari telunjuk. Tu. Hunjurkan serta melekat mana? Menggenggamkan jari tangan kanan melainkan telunjuk jua. Hunjurkan serta melekatkan hujung ibu tangan dengan hujung ibu tangan ni ibu jari tangan di sisi telunjuk. Dia kata telunjuk gini, ibu jari kita ni duk lekat ni duk rapat. Hujung ibu tangan di sisi telunjuk. Ni di sisi. Dia ada macam-macam riwayat lah. Kitab lain gini, ada yang suruh gini. Ada yang suruh gini, macam-macam lah. Dia ada berbelah-belah cara. Dan sunat mengangkatkan telunjuk tatkala mengucap permulaan alif la ilaha tu. Asyhadu an la ilaha illa. Alif ilah, betul tak? Asyhadu an la ilaha illa. Illa alif illa tu. Sekejap. 328. Mula angkat tu ketika mengucapkan alif tu la ilaha. Bukan la ilaha. Bukan la ilaha tu. Angkat tangan tu, angkat jari telunjuk tangan tu tatkala mengucap permulaan alif pada illallah. Illallah, bukan la ilah. Asyhadu an la ilaha illallah. Illa i pada hamzah. Illallah, angkat. Itu menurut pandangan mu'tamad. Ada sebahagian pendapat ulama mengatakan
waktu kita baca tasyahud dah angkat tangan dah. Itu menurut pendapat yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Naqib. Dia kata daripada awal sudah angkat tangan, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah sampai habis. Tapi pandangan mu'tamad, ketika mana kita mengucap illallah, i pada hamzah pada illa tu, barulah kita angkat jari. Itu yang mu'tamad. Dan kita tidak menggerakkan jari gini ke gitu ke tak. Kita straight je. Bukan gitu, bukan gini. Ni apa tak sunat untuk gerakkan jari. Tak sunat untuk gerakkan jari. Sebahagian mazhab saja yang kata sunat. Mazhab Syafi'i tak sunat. Tu bid'ah dhalalah finnar. Bukan. Bid'ah. Tak betul. Tak sunat apa hujah mazhab Syafi'i yang kata tak sunat? Ada 3 hujah. Pertamanya, ada riwayat yang kata gerak, ada riwayat kata tak gerak. Okey, mazhab Syafi'i pilih tak gerak. Sebab apa pilih tak gerak? Tengok alasan dia. Alasan dia ialah kerana hujah pertamanya ialah sembahyang ni ialah di mana semua tubuh badan kebiasaannya diam. Maka ketika mana kita tasyahud, yang angkatnya tangan tu, yang angkatnya jari tu senyap sudahlah, sebab yang lebih munasabah dalam sembahyang ni adalah diam anggota, bukannya gerak. Tu hujah pertama. Kemudian, kalaulah dia menggerak-gerakkan jari tersebut, itu dapat menghilangkan khusyuk dalam sembahyang. Kerana khusyuk dalam sembahyang tu tetap anggota. Anggota dalam keadaan tetap tidak bergerak, melainkan gerak-gerak yang dalam sembahyang. Gerak-gerak membabitkan badan yang besar ataupun anggota yang besar dalam sembahyang. Adapun anggota kecil lagu ni tak payah gerak. Tu dapat menghilangkan khusyuk. Tu hujah kedua. Hujah ketiga pula. Bukan ada hadis ke yang kata suruh gerak? Mazhab Syafi'i tanggung kata hadis tersebut nak menunjukkan bahawasanya tidak haram buat begitu dan tidak batal. Nak menunjukkan keharusan saja, tapi bukan sunat buat begitu. Yang sunatnya ialah duduk diam, tak bergerak. Tu 3 hujah mazhab Syafi'i kenapa kita pilih riwayat yang kata tak gerak. Pertamanya ialah lebih munasabah daripada sembahyang tu, dia tu tak gerak anggota. Yang keduanya ialah menggerakkan jari tersebut dapat menghilangkan khusyuk. Yang ketiga, ada hadis yang menggerakkan jari, tapi itu nak menunjukkan keharusan, bukannya sunat buat begitu. Seperti mana Nabi SAW, ada riwayat dalam Sunan Tirmizi, Nabi kecim diri, padahal Nabi SAW larang kecim diri. Itu nak menunjukkan tidak sampai tahap haram kalau kecim diri. Kemudian di sisi telunjuk, dan sunat mengangkatkan telunjuk. Habis. Serta dikosakkan dengan demikian angkat jari, bahawa yang disembah seorang itu tu isyarat. Dalam kitab Asyar Bajuri sebut, hak ni bila kita angkat saja jari telunjuk ni, dia ada satu urat yang sambung ke hati. Dia ada satu urat yang sambung ke hati. Kalau kita angkat jari tengah, dia ada satu urat yang sampai ke zakar. Batu orang tunjuk jari tengah tu. Tu merujuk kepada zakar. Dia ada satu urat yang sampai kepada zakar. Betul tu dibahas. Dan diangkatkan telunjuk itu hingga kesudahan salam, sampailah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi lepas. Bukannya fil alamin innaka hamidum majid, dia pun lepas Assalamualaikum warahmatullahi, bukan gitu. Dia kekal sampai habis salam. Dan jangan digerak jari tersebut, maka iaitu gerak jari makruh juga. Makruh. Tidak haram. Tu siapa mari tu? Dah nak habis kelas dah. Siapa? Ipang. Habis dah weh. Adapun tahiyat, wallahu a'lam. Habis dah. Baca banyak. Ada soalan? Dewa ada soalan banyak? Ada soalan? Habis lah. Kau surat apa? 20 lah? Dia pun buat gitu lah. Duk tanya banyak Biasa.
Dia pun tengok mana biasa tu. Tengok musim tu makruh lah habis habis kita. Kecuali kalau dia taklid mazhab lain tu kita tak boleh kata apa. Kalau mazhab Syafi'i gerak tu makruh. Gerak tu makruh. Tadi dia buat lah. Siapa tu? Betul rakit kan? Dia pun main betul rakit lah. Tak ada main betul rakit. Dah makruh lah. Tanya dia, dia pun ni buat ni ambil mana ni? Dia kata saya guna mazhab lain. Kira kemas tu. Macam tak sunat. Sunatnya sampai salam. Ada tak sunat gitu. Sunat tegak sampai salam. Tak mau baca? Tak nak baca? Makmum tu? Apa tu? Tak nak salah. Tapi sunat baca lah. Dia kira macam tu lah. Sebab dia ikut imam ya. Bukan tasyahud dia. Apa dia? Tadi okey, satu lagi. Kalau dia tarik tangan kanan, tak perlu angkat tangan kiri. Tu ya. Tarik dua-dua, angkat tu ya. Allah pagak dia mau. Nak angkat benda pun tak ada. Allah lah, pagak dia. Pagak soalan. Allah wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.